Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan kepada semua-semua rakan-rakan dealer, rakan-rakan customer dan juga peminat-peminat emas di luar sana. Salam keemasan dari Kak Suzy. Okey, hari ini Kak Suzy bersiaran secara langsung dari Public Gold Cabang Bandung, iaitu dari Indonesia. Okey, bagi sesiapa yang sedang mengikuti sesi live ini, Kak Suzy sarankan boleh share video Kak Suzy ini kepada rakan-rakan, teman-teman supaya mereka semua dapat info-info yang berkaitan dengan public gold ini. Jadi hari ini Kak Suzy nak buat siaran, nak memberi sedikit edukasi tentang produk-produk public gold ni semuanya mempunyai sijil keturunan. Sebelum tu sebentar Kak Suzy nak buat share ya. Sekejap. Okey. Kita sebentar melihat. Okey. Share now public. Okey. Kejap. Bentar aja. Nak share. Tak ada pula. Share your profile. Okey. So boleh share link ni di tuan puan punya FB ya kepada teman-teman yang lain. Kejap Kak Suzy tak berjaya nak share dari Kak Suzy punya home ni. Bentar ya. Okey. Kejap. Okey. Okey, dah berjaya. Jadi, okey. Di public gold kepada sesiapa yang dah pernah menyimpan emasnya, yang dah pernah memiliki emasnya. Jadi siapa di sini yang dah pernah memiliki, yang dah ada emasnya, okey, boleh komen kat situ. Jadi Kak Suzy nak tengok siapa di sana, di luar sana yang dah mula menyimpan emas. Kak Suzy ucapkan tahniah kepada tuan-puan semua ya kerana berjaya membuat simpanan berupa emas. Ingat, kita ni nak buat menyimpan emas ni bukannya kita berbelanja barangan yang bukan-bukan tau. Sebenarnya kita hanya menukarkan duit kertas, wang tunai kepada emas sahaja. Ini kepada emas sahaja. Kita nak tengok ni. Okey, kenapa kita kena simpan emas ni? Okey, sebab supaya kekayaan kita ini tidak dimakan inflasi. Kita tahu nilai mata wang semakin hari semakin rendah nilainya kan. Tetapi kalau kita simpan emas ni, nilainya semakin meningkat untuk tempoh jangka masa yang panjang. Okey, dengar tu. Sebab itu Kak Suzy dan juga rakan-rakan dealer yang lain sentiasa memberi edukasi, memberi bimbingan kepada tuan-puan supaya dan menggalakkan tuan-puan semua untuk terus menyimpan emas. Tukarkan duit kita, tukarkan wang kita kepada emas sebagai simpanan masa depan kita. Ianya bukan untuk Kak Suzy, okey? Kak Suzy dah ada buat simpanan. Ianya adalah untuk diri tuan-puan sendiri. Kerana kalau tuan-puan tak buat tindakan sekarang, siapa lagi? Bila lagi kita nak mulakan? Betul tak? Jadi sebab itu sebelum ekonomi kita, ekonomi negara Malaysia, ekonomi negara dunia, ekonomi di Indonesia ke, Singapura ke, Brunei ke apa atau di mana saja di dunia ni, okey, sebelum ekonomi tu lagi teruk jatuh atau melibatkan mata wang kita semakin mengecil nilainya, jadi tengah-tengah ada duit sekarang ni, tukar. Okey, tukar duit kita kepada emas. Jangan ragu, jangan takut. Pastikan tuan-puan tiap kali tukar duit kepada emas tu, pastikan emas ni tuan-puan pegang. Okey? Tuan-puan pegang. Kena pastikan emas ni berada dalam tangan tuan-puan. Jangan bagi kepada pihak lain. Ingat, itu adalah cara simpanan emas yang sebetulnya, yang sebenarnya.
Kerana kalau tuan-puan memberi emas tuan-puan ni, ataupun tuan-puan membeli emas tapi tak dapat emas, kita khawatir dikhawatiri, okey, dikhawatiri tuan-puan ditipu. Okey, ataupun pada apabila tuan-puan rasa sebenarnya aku ni simpan emas macam untung kan, kita rasa untung dengan tengok kenaikan harga. Tapi apabila kita nak dapat balik collect keuntungan kita tu, tak ada, tak nampak, tak tahu. Sebab sila akhir bulan syarikat yang memberikan kata emas tu mereka pegang ke apa ke, sila akhir bulan mereka kabur. Kalau bahasa Indonesianya kabur. Kabur itu maknanya lari. Ataupun syarikat tu jatuh, dah tak wujud. Entah mana-mana pergi. Jadi kita tak nak berlaku seperti itu. Jadi untuk pastikan tuan-puan terus selamat, tuan-puan terus meyakini dan juga menyimpan kekayaan sendiri ni, Kak Suzy nasihatkan tuan-puan teruslah membuat simpanan emas dan pastikan emas yang tuan-puan beli tu, dah bayar tu, tuan-puan dapat emasnya. Ingat, cara simpanan emas yang sebaik-baiknya, yang betulnya adalah emas ini di tangan tuan-puan. Yang ini emas ni di tangan Kak Suzy. Ni emas Kak Suzy. Tapi ni dekat branch, ni emas branch lah. Okey. Kita pinjam dulu emas branch. Okey, berbalik kepada topik kita pada hari ini, iaitu semua item public gold mempunyai sijil-sijil ketulinan. Jadi nampak ini adalah untuk item 100 gram. Okey, dan ini sijil ketulinannya. Bagi yang tanya kenapa Kak Suzy pegang item 100 gram ni berbeza design dia dengan Malaysia? Nampak muka Kak Suzy? Tadang. Okey. Berbeza. Ya, berbeza sebab ini merupakan design public gold untuk gold bar di Indonesia. Desainnya seperti ini. Nampak simple je kan? Ada public gold di depan. Okay, sekejap Kak Suzy buka. Okey. Dekat sikit. Buka ni. Ni boleh buka ni casing ni, jangan risau. Okey, sekejap. Hati-hati. Tak boleh pula. Sat. boleh. Dia ketat sikit. Okey, nampak? Ni casing, okey. Casing dia boleh box, tuan-puan boleh buka dan boleh pegang terus emasnya. Jadi ni dia dah comot-comot. Sekejap kita bagi kilat sikit. Nampak? Senang je nak kilat terus ambil ni ataupun ambil tisu. Ambil tisu pun okey. Nampak? Ambil tisu, okey. Kita lap lagi, kasih bersinar lagi. So inilah kelebihan emas. Tuan-puan dah pegang sendiri emas ni. Ya Allah, bestnya. Okey, ni emas 100 gram. Okey. Kalau 100 gram harganya hari ini adalah dalam 27,000. 27,000 tuan-puan. Nampak ni kekayaan tuan-puan dalam tangan saja. Okey, so ini adalah design public gold Indonesia untuk gold bar. Rasa nampak kan? Kak Suzy cuba bagi nampak sebaik mungkin. Di pantulan dia tu. Mungkin nampak tulisan terbalik sikit lah. Okey, so ini bahagian depan dia. Ini pula bahagian belakangnya. Belakangnya akan ditulis ini public gold. Semua cantik-cantik. So di sini juga kalau tuan-puan lihat, di bawah ini ada tertera nombor siri. Okey? Nombor siri, ya, tidak dinafikan nombor siri kerana setiap item public gold untuk gold bar semuanya akan disertakan bersama sijil ketulinannya. Dan inilah sijil ketulinan tersebut. Okey, nampak? Kecil, comel je, tak payah nak besar-besar. Saiznya lebih kurang je sama tinggi Okey, jadi di sijil ketulinan ini dinyatakan kita punya beratnya berapa. Kalau macam ni 100 gram. Gold purity iaitu 999.9 dan length dia, okey, length ni, okey, length dia punya ni adalah 54 mm. Okey, width dia 35 mm. Okey, length, width, okey. Lepas tu thickness, ketebalannya hanya 3 mm. Okey, dan seterusnya signatory. Okey, ini dari kita punya public gold punya authority lah. Okey, jadi semua ni akan diberikan sijil ketulinan ni. Kalau dari Malaysia pun sama juga, kita ada sijil ketulinan ni juga. Dia akan ikut spesifikasi dari Malaysia lah. Sama juga kita akan ada SIA dari Malaysia juga. Jadi tuan-puan jangan risau, semua ni ada. Kalau kita beli dinar sekalipun, okey, dinar.
Okey, nampak item dinar. Item dinar ni pun ada sijil ketulinannya. Nampak? Dia warna hijau. Biasanya kalau macam public gold, dia dah setting untuk ketulinan sijil untuk dinar adalah warna hijau. Okey, jadi ini item dinar. Okay, ini contoh 5 dinar. Wah, cantik tak? Ya Allah, ni tergoda ni item 5 dinar ni. Okey, bersinar-sinar ni kat situ nombor macam mana ni Okey, nampak? Inilah item 5 dinar. Tak dari mati kat sini. Okey. So, ini sijilnya warna hijau. Sama juga contoh untuk 5 dinar ni, produknya 5 dinar dinyatakan gold purity dia adalah 999.9. Weight dia adalah 21,25 gram. Okey. Diameter. Kalau yang adalah bentuk bulat ni dia ada diameter lah kan. Okey, diameter dia adalah 32 mm. Dia punya ketebalan ni Kak Suria rasa dalam 1 mm je, kecil ya. Okey, kat sini tak nyatakanlah ketebalan dia thickness ni tak cakap. Okey, tapi ini lebih kurang kalau Kak Suria tengok ni macam dalam 1 mm je. Okey, jadi ini adalah 5 dinar. Okey, nampak? 5 dinar ni harga hari ini lebih kurang harga, tengok harga. Okey, 5 dinar hari ini harganya kalau di Malaysia 5,833. Harga hari ini harga hari ini kita dah naik harga. Okey, kalau di Indonesia harganya adalah co.id. Okey. Harga untuk 5 dinar bersamaan RM19,481,000. Rupiah jadi jutawan terus. Okey, 19 juta kurang lebih Okey, jadi ini adalah item 5 dinar. Jadi semua di sini, okey nampak? Kita ada sijil-sijil ketulinan. Jadi tuan-puan jangan risau sekiranya sijil ni, katakanlah sijil ni kat sijil saya rosak, sijil saya hilang, sijil saya masuk washing machine, okey? Mesin cuci kalau di Indonesia ya, ataupun sijil kita ni dah kromot, jatuh dalam air ke, lembik ke, kembang ke apa, whatever. Okey, jangan risau. Sebenarnya sijil ni hanya sebagai ID kepada emas-emas kita. Apa berlaku sekiranya sijil-sijil ini rosak? Apa berlaku? Okey, tuan-puan jangan risau. Sekiranya sijil-sijil ini rosak, tuan-puan boleh pergi ke mana-mana branch public gold. Okey, minta tukar. Tukar ke atau minta tambah barulah untuk sijil ni. Di mana kalau di Malaysia kita hanya charge lebih kurang tambahan RM10 lagi bagi sijil-sijil yang rosak. Nampak murah aje. Sebab sijil ni ianya penting untuk setiap item kita. Tetapi sijil ni juga okey, sekiranya hilang tak ada apa-apa masalah. Tuan-puan tetap boleh jual balik emas tuan-puan. Yang penting emas ni jangan hilang. Itu yang penting. Kalau sijil ni hilang tak ada masalah lagi. Yang penting emas ni jangan hilang. Kerana kalau emas ni yang hilang, memang tuan-puan tak nak buat apa lah. Tak dapat apa dah. Pergi public gold report orang kata emas saya hilang. Public gold tak nak buat apa. Dia takkan ganti. Okey? Kalau sijil hilang boleh ganti lagi. Kalau emas hilang tak boleh nak buat apa-apa. Nanti jangan datang ke public gold. Kak Susi, saya tak ada emas public. Emas ni hilang. Sijil je ada. Boleh tak claim? Nak claim apa? Tak ada. Okey? Tak boleh jadi yang penting kita kena jaga emas kita ni betul-betul baik-baik supaya kita ini adalah aset kita. Inilah harta kita. Yang penting emas Yang penting emas. Sijil ni kalau kita simpan bersama lagi baguslah. Okey, tapi sekiranya apa-apa terjadi, rosak, hilang ke apa, tak ada masalah untuk sijil ni. Kalau bagi emas-emas yang pada kad pula, okey, contohnya kad macam ni, okey, ataupun ni pada kad-kad ni. Jadi semua sijilnya adalah didatangkan sekali di bahagian belakang. Nampak? Jadi tuan-puan tak perlu risau sebab apabila didatangkan sekali di bahagian belakang macam ni, dia dah automatically akan baca semua bagi item-item ni. Kalau macam ni nilainya beratnya adalah 0,5. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Melayu adalah 0,5 gram. Okey, width dia nampak 0,5 mm. 8,5 mm. Okey, length dia 15 mm. 15 mm tak nampak sangat. Okey.
15mm. Okey, sebab saiz kad ni. Okey, 85mm, 15mm. Okey, thickness dia 0.5mm. Ketulinannya adalah 999. Semua dinyatakan di belakang ni. Okey, sama juga kalau macam ini. Okey, width dia adalah 8.5mm, length dia adalah 15mm. Thickness adalah 0.5mm, ketulinan 999 dan berat dia adalah 1 gram. Ini bagi item design ni. Jadi kalau tuan-puan ada apa-apa sahaja design public gold, design yang pada kad ni, okey, semua CJ-nya ada di belakang. Nampak? Kalau yang macam ni dah selamat lah. Terus CJ dia ada bersama emas kan. Jadi simpan ni elok-elok. Simpan dalam kad tuan-puan ke apa ke, dalam album ke apa. Janji simpan elok-elok. Sebab kad ni walaupun kita nampak hanya macam ni ataupun hanya macam ni, okey, ianya bernilai. Okey, ianya bernilai dan kalau kita terdesak ke, kita perlukan duit ke apa, ianya boleh dijual ataupun digadai. Okey, berkaitan dengan sijil ni tadi, sekiranya tuan-puan nak gadai. Apa? Kalau tuan-puan nak gadai, sekiranya tuan-puan ada emas, tuan-puan nak gadai, biasanya tempat-tempat penggadaian dia akan minta sijil ni. Jadi sekiranya apa-apa terjadi, kalau sijil tuan-puan macam Kak Sri cakap tadi, rosak ke, hilang ke apa ke, pergi minta dahulu, pergi claim dengan Public Gold. Public Gold akan keluarkan sijil baru, barulah tuan-puan boleh buat penggadaian. Kalau tak ada sijil ni, biasanya tempat penggadaian tak terima emas yang untuk kita gadai. Jadi ini harus ingat, harus hati-hati supaya semua emas kita yang kita nak gadai ni boleh digadai. Jangan pula nanti beritahu, cakap, oh saya tak boleh nak gadai emas saya sebab saya tak ada sijil. Okey? Kan so Kak Zul dah pesan, siap-siap. Make sure sijil ni kena ada untuk menggadai. Kalau jual ke Public Gold, tuan-puan boleh bawa ni saja item ini terus ke Public Gold. Nanti kalau sijil ni rosak ke, hilang ke, tak ada ke apa ke, Public Gold hanya tolak sahaja RM10. Sebab dikategorikan sijil ni tak ada. Tapi item ni tetap boleh dijual. Itu sahaja perbezaannya kalau kita nak jual, nak gadai. Itu sahaja. Jadi kepada tuan-puan yang sudah memiliki emas ini, jangan ragu, jangan takut, jangan segan, teruskan menyimpan emas sebab yang pentingnya adalah emas. Lagi satu, kalau tuan-puan nak jual di luar negara, adakah sijil-sijil ini penting? Okey? Jawapannya, dia tak berapa penting. Okey? Dia tak berapa penting. Kenapa? Sebab sijil ni hanya sekadar satu sijil untuk menyatakan berapa item kita. Yang penting, kalau kita nak jual di luar sana sekalipun, sekiranya tuan-puan tak bawa sijil, okey, tuan-puan hanya ada emas, yang penting emas ni sahaja. Sebab ingat, kalau kita nak jual emas kita, sebenarnya dua perkara diambil kira. Iaitu ketulinan emas dan juga berat emas. Itu sahaja. Jadi kalau sekiranya tuan-puan rasa yalah mungkin tuan-puan berada di luar negara, sijil ni rosak ke apa ke kan, hilang ke, tuan-puan hanya ada emas, jangan risau, emas tuan-puan tetap boleh dijual. Cuma kadang-kadang di tempat penjualan sana, okey, kadang-kadang kalau ada tempat yang tetap inginkan sijil ketulinan, mungkin mereka akan tolak sedikit sebagai penalti. Begitu saja. Kecil saja biasanya yang tolak penalti ni. Jadi jangan risau, emas tuan-puan tetap laku. Itu saja. Jadi kepada tuan-puan yang terus menyimpan emas, teruskan membuat simpanan. Jangan ragu, jangan takut, jangan segan. Jangan terlalu takut benda-benda yang diragui, yang kita tahu takut sampaikan kita tidak menyimpan emas. Yang penting kita kena takut nilai mata wang kita tu semakin mengecil. Itu sepatutnya yang kita lebih takut daripada takut nak simpan emas ni. Okey, jangan takut nak simpan emas. Jadi alihkan sekarang simpanan tuan-puan, wang tunai itu kepada emas. Supaya kekayaan tuan-puan kekal di dalam tangan tuan-puan sendiri. Jadi itu saja perkongsian Kak Suzy pada hari ini. Tak nak lama untuk live. Okey. Jadi Kak Suzy akan live lagi di masa-masa akan datang supaya tuan-puan terus dapat informasi-informasi yang interaktif dari Kak Suzy serta rakan-rakan yang lain yang berkongsikan tentang Public Gold. Jadi kenapa kena beli emas di Public Gold? Okey, kerana harga di Public Gold murah. Okey, susut nilainya, spreadnya kecil. Yang ketiga, stoknya sentiasa ada. Okey. Yang keempat, tuan-puan boleh beli pada bila-bila masa.
Kod-kod time office hour tak sempat nak keluar ke apa ke, tuan-puan boleh online saja. Dan yang kelima, public goal ni tak ada apa-apa syarat yang remeh ketika kalau tuan-puan nak buat penjualan nanti. Walaupun sini kemek ke cala ke tak ada masalah. As long as beratnya masih kekal dan juga ketulinannya kekal, kita tetap boleh jual pada harga semasa. Bonus, bonusnya adalah salah satu kelebihan lagi adalah semua transaksi public gold adalah patuh syariah. Sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia ni juga semuanya patuh syariah. Jadi tuan-puan jangan ragu, jangan takut, jangan terlalu berfikir benda-benda yang takut ni. Okey, ingat jangan terlalu takut. Okey, teruskan saja ambil tindakan simpan emas. Itu saja nasihat Kak Suzy supaya harta tuan-puan terus bertambah. Okey? Jadi itu saja perkongsian Kak Suzy hari ini. Okey, bye. Assalamualaikum.